Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, pengurusi, pengurus, ahli lembaga, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, datuk datin, tuan-puan, hadir dan hadirat, semua tetamu Allah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf saya sampai lambat dan mula lambat. Mohon maaf. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung pembacaan daripada kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum yang menceritakan tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjadikan Nabi untuk kita contohi, untuk kita teladani, untuk kita ikuti akhlak Nabi, sikap Nabi, perjalanan hidup Nabi. Bahkan kata para ulama, kenapa tujuan dia begitu? Supaya pahala yang kita dapat bukan sekadar melalui solat. Itu bukan nak pahala melalui solat. Sebab solat kita pun tak banyak. Kita bukan sekadar nak pahala daripada puasa. Kita bukan sekadar nak pahala daripada zakat dan sedekah. Kita bukan sekadar nak pahala daripada muamalah muasyarah kita. Tetapi sebenarnya seseorang yang cuba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka 24 jam hidup dia boleh menjadi pahala. 24 jam. Bukan sekadar salat, bukan sekadar sedekah, bukan sekadar perbuatan-perbuatan yang dianggap pahala. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan uswatun hasanah, kehidupan yang patut dicontohi, diteladani, supaya kita boleh untuk mendapat pahala daripada mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi. Dan pada malam ini kita nak melihat bagaimana adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun terhadap musuh. Adilnya Nabi terhadap musuh. Manusia akan hilang sifat adil apabila dia ada benci. Bila dia benci. Bila seseorang itu benci kepada orang lain, dia akan hilang sifat keadilan dia. Sebab itu di dalam surah Al-Ma'idah, pada juz yang ke-25, Allah ulang di dua tempat. Firman Allah, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Dan janganlah kerana kamu bencikan sesuatu kaum, kita benci. Sekarang ni kita benci siapa? Kita pun tahu umat Islam benci siapa pada tempoh dan masa keadaan ini. Maka kebencian menjadikan manusia itu tidak berlaku adil. Namun pada malam ini kita nak melihat Nabi SAW, bagaimana adilnya akhlak Nabi, sikap Nabi walaupun terhadap musuh. Walaupun kepada orang yang kebiasaan dia manusia bila kena aniaya, kena zalim, kena tindas, pada waktu itu dia akan benci dan berlaku tidak adil, tetapi Nabi SAW tidak begitu. Dan itu adalah akhlak Nabi SAW. Sebab itu ayat Al-Quran yang kita baca tadi, Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. Dan janganlah penyebab kepada kamu bencikan sesuatu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa,
kerana orang yang berlaku adil itu lebih dekat kepada sikap dan sifat takwa. Maka Nabi SAW adalah seorang yang sangat adil. Sangat pada waktu itu tidak menyukai akan kezaliman. Dan ini yang kita nak terangkan kepada manusia tentang Nabi. Semua orang yang mendakwa penjuang hak asasi lah, penjuang hak manusia, hak haiwan, hak binatang. Tapi bila tiba pada isu Palestin, mereka semua kebanyakannya berdiam. Bohong. Majoriti yang pada waktu itu konon dia mendakwa dia adalah pejuang keadilan. Dia menuntut keadilan, konon dia pada jantina. Keadilan kononnya pada binatang. Keadilan pada banyak benda. Dan kita pun agungkan mereka. Dan kita ikut pada waktu itu setiap ketetapan mereka. Tetapi sebenarnya kita tinggalkan Nabi. Nabi SAW adalah contoh keadilan yang sebenar. Ada sebuah kisah. Yang mana kisah ni kita dah pernah baca pada awal kitab. Namun kita ulang kaji. Nabi SAW pada usia Nabi 15 tahun. Belum menjadi Rasul lagi. 15 tahun. Masih lagi istilahnya zaman kita, masih lagi budak-budak. Masih kanak-kanak. 15 tahun. Maka telah berlaku perjanjian Hilful Fudul. Hilful Fudul. Hilful Fudul adalah perjanjian di mana dikumpulkan orang-orang berkuasa di Mekah yang kaya, yang ada kuasa, umpama zaman kita macam lawyer, penggubal undang-undang, mereka ini dikumpulkan supaya boleh mempertahankan orang-orang asing yang kena aniaya. Orang asing kena aniaya. Maka penduduk Mekah, mereka suka menganiaya orang luar. Mereka suka menganiaya. Lalu orang luar akan datang ke Mekah pada musim haji. Dan juga pada musim di mana ramai orang dan orang luar akan berniaga. Tapi kadang-kala penduduk Mekah ambil barang-barang orang luar dan mereka tak nak bayar. Mereka tak nak bayar. Dan orang luar tak boleh buat apa. Sebab mereka ni orang luar. Mereka ini bersendirian. Mereka ini tak ada kabilah dekat Mekah yang boleh bantu mereka. Maka ada sebuah kisah di mana ada seorang Quraisy yang jahat yang bernama As bin Wa'il As-Sahmi. As bin Wa'il. Maka As bin Wa'il telah beli barang daripada seorang peniaga luar. Daripada seorang peniaga luar. Dan dia tak nak bayar barang tersebut. Maka peniaga ni pada waktu itu minta berkali-kali, tolong bayar, saya dah nak balik. Tolong bayar, saya dah nak pulang. Maka As bin Wa'il tak nak bayar. Sebab dia tahu tak ada siapa yang akan tolong, yang akan pertahankan orang luar. Dan itulah realiti masyarakat Arab jahiliyah. Mereka hanya akan tolong keluarga masing-masing. Mereka hanya akan tolong kaum masing-masing. Mereka tak akan tolong orang luar. Orang yang tak ada kaitan keluarga dengan mereka. Maka orang ini telah panjat Bukit Abu Qubais. Dia telah panjat Bukit Abu Qubais. Dan pada waktu itu dia melaungkan syair-syair. Pada waktu itu meminta keadilan. Dia melantunkan syair. Dan semua orang pada waktu itu nampak tapi tak ada siapa nak tolong. Seorang pun nak tolong. Sebab itulah realiti zaman tersebut. Dan zaman kita pun kembali kepada zaman tersebut. Kalau kita tengok zaman kita, masing-masing pun kembali fikir diri dia, keluarga dia, bangsa dia, negara dia. Maka pada waktu itu kadang-kala kita nampak umat Islam ditindas. Maka negara lain pada waktu itu tak boleh nak tolong. Dan mereka tak nak pun tolong. Pada waktu itu apabila dipecah-pecahkan melalui kenegaraan selepas jatuhnya Uthmaniyah, selepas kalah dalam peperangan dunia yang pertama, maka dah tak ada dah pada waktu itu kerana Islam. Masing-masing pada waktu itu memikirkan negara dia, diri dia, keluarga dia. Maka kembali kepada sebelum zaman jahiliyah. Maka salah seorang keluarga Nabi, iaitu Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib pada waktu itu dia bertanya, kenapa orang ini dalam kesedihan melantunkan syair memohon pertolongan. Maka dia khabarkan kepadanya, ini adalah orang luar yang mana haknya telah dizalimi oleh As bin Wa'il.
As bin Wa'il ambil barang dia tak nak bayar. Maka pakcik Nabi Zubair bin Abdul Muttalib bertanya, kenapa tak ada orang nak tolong dia? Maka semua orang Quraisy berkata, sebab dia ni orang luar. Tak ada siapa nak tolong. Dia orang luar, orang asing, bukan orang Mekah. Maka pada waktu itu pakcik Nabi Zubair bin Abdul Muttalib menjadi orang yang pertama kumpulkan beberapa kabilah, beberapa orang berkuasa di Mekah. Dan pada waktu itu mereka buat satu pakatan, mereka buat satu perjanjian yang mana selepas ini tak kisahlah siapa, orang luar ataupun orang Mekah, orang kaya ataupun orang bawahan, orang lemah, sesiapa yang kena tindas, kita pada waktu itu perlu untuk menolong dan mempertahankan mereka. Buat kali pertama. Dan waktu tu usia Nabi baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Tak ada kanak-kanak yang turut serta dalam perjanjian tersebut. Tapi pada usia 15 tahun, Nabi turut serta dalam perjanjian tersebut. Bahkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, kalaulah aku diminta untuk turut hadir dalam perjanjian seperti Hilful Fudul selepas Islam, nescaya aku akan buat. Sebab itu kita nampak Nabi SAW amat menekankan untuk menghormati perjanjian. Nabi sangat tekan. Kan kita belajar dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah umpama perjanjian berat sebelah. Apakah antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah? Maka dalam isi kandungan perjanjian Hudaibiyah, yang pertama, maka Nabi tak boleh buat umrah tahun itu. Ini kita nak tengok bagaimana Nabi seorang yang menghormati perjanjian. Walaupun terhadap musuh, walaupun terhadap orang yang dibenci. Maka isi kandungan perjanjian Hudaibiyah adalah Nabi tak boleh masuk buat umrah tahun ni, Nabi kena patah balik, boleh datang tahun depan. Padahal Nabi dah sampai Hudaibiyah. Zaman kita daripada Hudaibiyah nak ke Mekah 15 minit je, tak jauh kalau tak jam. 15 minit, 20 minit. Nabi dah dekat. Para sahabat sanggup perang sebab nak pergi buat umrah. Sebab mereka dah 6 tahun tak buat umrah. Tak nampak Kaabah. Mereka rindu. Maka Nabi SAW setuju dengan perjanjian tersebut. Itu kandungan yang pertama. Yang kedua, kalaulah ada daripada sahabat Nabi murtad dan mereka join orang Quraisy, maka orang Quraisy tak perlu kembalikan kepada Nabi. Maka Nabi setuju. Dan syarat yang ketiga yang paling berat. Yang paling berat. Tapi Nabi ikuti sebab Nabi dah bersetuju. Maka apakah syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga, kalaulah ada orang Islam yang ada dekat Mekah ketika itu, mereka berjaya melarikan diri ke Madinah, maka Nabi tak boleh simpan mereka, Nabi kena pulangkan balik ke Mekah. Dan ini satu syarat yang paling berat. Maksudnya sesiapa daripada sahabat yang kena tahan dekat Mekah, yang masuk Islam kena seksa, kalaulah terlepas dan join Nabi, maka Nabi tetap kena pulangkan. Dan Nabi bersetuju. Sebab Nabi memang nak berdamai, Nabi SAW tidak mahu lagi untuk berperang. Maka sebelum Nabi tanda tangan perjanjian tersebut, Allah uji Nabi. Kenapa? Ada seorang sahabat dalam keadaan sedang dirantai. Maka nama dia adalah Abu Jandal. Dia berjaya membebaskan diri daripada tahanan Mekah dan dia berjaya sampai ke Hudaibiyah. Dia berjaya sampai dalam keadaan kurus kering, dalam keadaan kena rantai, tangan, leher, kaki. Dan para sahabat semua nampak. Hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari. Cuma kita tak sampai dia dalam kitab Rahikul Maktum ke bahagian tersebut. Maka pada waktu tu dia datang ke Hudaibiyah. Nabi belum tanda tangan. Maka Abu Jandal kata, wahai Rasulullah, aku dah tak tahan kena seksa, jangan pulangkan balik aku ke Mekah. Maka pada waktu tu Nabi minta izin dengan Suhail. Suhail bin Ammar yang merupakan wakil orang Quraisy. Dan dia sebenarnya ayah kepada Abu Jandal. Ayah kepada Abu Jandal, Suhail bin Ammar. Maka Nabi kata, wahai Suhail, kita belum tanda tangan perjanjian. Maka orang ini tak termasuk dalam perjanjian. Suhail bin Ammar kata, walaupun belum tanda tangan, orang ini termasuk dalam perjanjian. Kalaulah engkau tak bersetuju, kita batalkan perjanjian.
Maka Nabi SAW bersetuju dan Nabi tidak khianati perjanjian. Nabi pulangkan balik Suhail bin Amr dalam keadaan para sahabat menangis dan para sahabat mempertikaikan keputusan Nabi, nak menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi adalah seorang yang sangat-sangat menjaga perjanjian, sangat-sangat menjaga walaupun kepada musuh. Walaupun kepada musuh. Bila dah berjanji, maka Nabi SAW sangat-sangat menjaga perjanjian. Itu adalah Nabi SAW. Begitu juga selang beberapa hari, beberapa minggu, ada seorang sahabat yang kedua terlepas daripada Mekah. Nama dia Abu Basir. Abu Basir terlepas daripada kawalan Quraisy, datang ke Madinah. Maka Nabi kata, tak boleh wahai Abu Basir. Kalaulah Quraisy datang tuntut kamu, aku akan pulangkan. Maka di situ kita nampak Nabi SAW adalah seorang yang kita nampak tidak mengkhianati perjanjian walaupun terhadap musuh dan terhadap orang yang dibenci oleh Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama, Nabi adalah pejuang keadilan yang patut kita perkenalkan Nabi. Bukannya kita mengikuti pihak-pihak yang mendakwa pejuang keadilan, pejuang hak asasi, pejuang pelbagai, tetapi bohong dan pada waktu itu membutakan mata, memekakkan telinga apabila umat Islam dibunuh. Dan malangnya umat Islam ikut mereka. Ini adalah pada waktu itu kerana kita terlalu berkiblatkan kepada mereka, padahal Nabi SAW adalah contoh keadilan yang paling sempurna. Contoh orang yang berpegang kepada janji walaupun terhadap musuh. Walaupun terhadap musuh. Kita lihat Nabi SAW, bila Nabi SAW dengan orang Yahudi Khaybar. Orang Yahudi Khaybar. Ini kita nak belajar keadilan Nabi walaupun kepada musuh. Amanahnya Nabi kepada janji walaupun kepada musuh. Maka orang Yahudi Khaybar adalah antara salah satu daripada 3 musuh utama Nabi. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, maka Nabi SAW ada 3 musuh. Nombor 1 Quraisy. Maka Quraisy Nabi telah berjaya perlahankan mereka dengan perjanjian Hudaibiyah yang kita sebut tadi. Maka orang Quraisy pada waktu itu mereka tak ganggu Nabi. Perjanjian yang sepatutnya 10 tahun, lepas 2 tahun, orang Quraisy yang langgar perjanjian yang menyebab kepada pembukaan kota Mekah. Musuh Nabi yang kedua adalah orang-orang Arab Badui di Ghatfan. Tetapi yang tu Nabi tak hirau sangat sebab mereka lebih kepada pak turut kepada orang Yahudi. Tetapi musuh Nabi yang paling utama, yang paling kaya, yang banyak harta, yang banyak pengaruh, yang pada waktu itu begitu licik adalah orang-orang Yahudi yang pernah tinggal dengan Nabi dekat Madinah. Nabi usir mereka ke Khaybar dan akhirnya mereka tinggal di Khaybar. Maka pada tahun yang ke-7 Hijrah, bila orang-orang Yahudi Khaybar terus-menerus mengganggu Nabi, ini kita nak lihat adilnya Nabi dan betapa Nabi berpegang kepada janji. Walaupun kepada musuh, walaupun kepada orang yang dibenci. Kita kalau benci seseorang, kita dah tak pegang pada janji. Kalau dah benci seseorang, yang haram pun kita kata halal. Ini harta siapa? Ini harta dia. Halal, dia musuh. Padahal pada waktu itu kalau kita tengok Nabi, berbeza didikan Nabi SAW. Maka dalam perjalanan Nabi SAW ke Khaybar, maka ada satu pengembala, Ar-Ra'i, pengembala. Maka ada satu pengembala yang pada waktu itu dia bawa kambing yang banyak dan dia jumpa Nabi. Ini sebelum Nabi sampai ke Khaybar, pengembala. Maka pengembala ni jumpa Nabi, dia kata, wahai Muhammad, aku nak masuk Islam. Maka Nabi terima keislaman dia. Dia masuk Islam. Maka diberitahu kepada Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kambing-kambing ini adalah milik orang Yahudi. Ini adalah milik orang Yahudi. Apa yang patut aku buat? Kita, kalaulah kita tahu barang ni milik orang Yahudi, kita akikah kambing tu. Halal, harbi. Orang bukan Islam, musuh Islam, kita pukul rata semua. Kita pukul rata.
Padahal yang jahatnya adalah Zionis, adalah kumpulan yang pada waktu itu ada di kalangan mereka. Tidak semua daripada mereka. Maka Nabi memang nak pergi perang lawan Yahudi. Memang nak pergi perang. Dan pada waktu itu di hadapan Nabi ada kambing. Orang dulu punya kambing bukan sikit, banyak. Kalau kita tengok dalam peperangan Hunain, bila Nabi menang dalam peperangan Hunain, kambing yang Nabi dapat berjumlah lebih 40,000. Orang dulu kalau mereka pada waktu itu punya binatang, mereka pada waktu itu sekali banyak, 40,000 kambing. Dalam peperangan Hunain, Nabi dapat sebagai harta rampasan perang. Maka dalam kes Yahudi Khaybar, jumlah dia banyak, ratusan ataupun ribuan mungkin. Maka pengembala ni yang dia bekerja untuk orang Yahudi tapi dah masuk Islam, dia kata, apa yang patut aku buat? Aku serahkan kepada kamu ataupun aku pulangkan kepada Yahudi? Kita kalaulah dengan kebencian yang kita ada, kita akikah kenduri, jamu satu kampung, sebab ini orang Yahudi punya, musuh Islam, harbi, macam-macam gelaran yang pada waktu itu kita akan gunakan. Tetapi keadilan Nabi. Itulah maksud ayat Al-Quran yang sebenarnya bukan mudah. Janganlah kebencian kepada sesuatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Dan itu ayat Al-Quran. Mudah dibaca tetapi sangat-sangat payah untuk diamalkan. Kerana kita bila benci seseorang, maka kita akan pasti berlaku tidak adil kepada golongan tersebut. Itu pasti. Itu adalah ujian kepada manusia. Maka Nabi SAW bersabda apa? Nabi SAW bersabda, maka pulangkan kepada mereka. Nabi tak ambil. Walaupun memang Nabi dalam perjalanan untuk memerangi mereka. Tapi Nabi tak ambil kambing-kambing mereka. Nabi tidak ambil itu sebagai harta rampasan perang sebab belum mula berperang. Dan inilah akhlak Nabi SAW yang mana sangat-sangat luar biasa. Nabi SAW sampai ke Khaybar dalam hadis riwayat Bukhari dan juga dalam sirah, dalam keadaan orang Yahudi tak tahu Nabi dah sampai di Khaybar. Itu dahsyatnya Nabi. Bagaimana Nabi boleh jaga rahsia, Nabi kawal rahsia. Nabi bila sampai ke Khaybar, dalam hadis riwayat Bukhari, orang Yahudi sedang bawa cangkul nak pergi kebun. Dan tiba-tiba mereka nampak Nabi. Sebab Nabi begitu sembunyikan, rahsiakan. Pada waktu itu perjalanan, orang Yahudi tak tahu yang Nabi dah sampai ke Khaybar. Maka mereka ketakutan dan mereka bersembunyi dalam kubu-kubu mereka. Maka Nabi SAW tawarkan kepada mereka 3 tawaran. Ini Nabi. Pergi ke mana-mana, Nabi akan bagi tawaran dulu. Yang pertama, masuk Islam. Nabi tak akan usik harta mereka. Masuk Islam. Yang kedua, kalaulah tak nak masuk Islam, maka kena bayar jizyah. Jizyah ni umpama bayaran sebagai tanda mereka bersetuju untuk berada di bawah pemerintahan Nabi. Jizyah mereka kena bayar. Tapi bukanlah setiap bulan, dia setahun sekali. Kalaulah untuk orang kaya, jizyah dia pada waktu itu tinggi sedikit. Tapi tinggi pun tak adalah sampai pada waktu itu macam harga visa zaman kita. Tak ada. Pada waktu itu jizyah hanya perlu bayar setahun sekali. Umpama visa, kalaulah pergi ke mana-mana negara, maka mereka perlu bayar jizyah. Untuk orang kaya sekian, untuk orang yang sederhana kurang sedikit, untuk orang miskin yang ada kerja maka kurang sikit, untuk orang miskin yang tak ada kerja maka tidak ada bayaran, maka jizyah. Itu pilihan yang kedua. Maka pilihan yang pertama, orang Yahudi tolak. Pilihan yang kedua, orang Yahudi tolak, mereka nak berperang dengan Nabi SAW. Maka berlakulah perang. Ringkasnya, orang Yahudi kalah dalam peperangan Khaybar. Kalah. Kalaulah ikut kepada sistem zaman dulu, bila kalah, maka kena tinggalkan Khaybar. Kena tinggalkan. Sebab mereka dah kalah. Tanah Khaybar dah menjadi milik Nabi SAW dan para sahabat. Maka mereka minta Nabi SAW maafkan mereka. Ini orang Yahudi ni. Orang Yahudi zaman tu tidaklah pada waktu tu lebih baik daripada zaman sekarang.
Bukan semua, kebanyakan mereka. Sebab ada je orang Yahudi yang masuk Islam. Bahkan banyak seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu masuk Islam. Isteri Nabi sendiri adalah orang Yahudi. Safiyah binti Huyai bin Akhtab masuk Islam. Dan juga ada beberapa orang lagi yang nama mereka saya tidak ingat yang pada waktu itu masuk Islam. Tetapi mereka bila kalah dalam peperangan, sepatutnya kena tinggalkan Khaybar. Maka pada waktu itu mereka minta maaf kepada Nabi dan mereka minta Nabi untuk Nabi bagi mereka tumpang dekat Khaybar. Wahai Rasulullah, izinkan kami untuk tinggal dekat Khaybar. Kami tak ada tempat nak pergi. Dan sebagai balasan, mereka buat perjanjian dengan Nabi. Mereka akan jaga tanaman Khaybar dan keuntungan mereka akan bagi separuh kepada Nabi. Maka Nabi pun bersetuju. Nabi maafkan. Dahsyat Nabi ni. Walaupun orang Yahudi ni sebelum perang Khaybar, dah berapa banyak kali mereka cuba bunuh Nabi SAW. Tetapi ini yang kita nak belajar, sifat adilnya Nabi. Sifat berpegang kepada janji walaupun terhadap musuh. Dan yang ketiga adalah sifat pemaafnya Nabi SAW. Nabi SAW baru sahaja memaafkan orang Yahudi Khaybar. Nabi baru maafkan. Nabi baru sahaja maafkan mereka. Dan Nabi izinkan mereka untuk tinggal dekat Khaybar. Baru. Tak sampai seminggu, tak sampai beberapa hari. Apa orang Yahudi buat? Maka ada seorang Yahudi bernama Zainab. Dia telah masak seekor kambing yang diletakkan racun dengan begitu banyak. Baru dimaafkan. Baru. Ini adalah perangai orang Yahudi yang pada waktu itu terlalu banyak menguji kesabaran Nabi SAW. Nabi baru maafkan mereka. Tanah mereka sepatutnya diambil oleh Nabi. Mereka ini sepatutnya pada waktu itu menjadi tawanan perang ataupun diusir keluar daripada Khaybar. Tapi Nabi pilih untuk maafkan mereka. Dan Nabi SAW kekalkan mereka dekat Khaybar untuk tempoh yang tertentu. Maka baru sahaja Nabi maafkan mereka, mereka cuba untuk meracun Nabi SAW. Dan ini yang kita nak tengok. Bagaimana kalau kita kena. Kita baru je maafkan seseorang tu dan pada waktu itu dia cuba bunuh kita. Macam mana pada waktu itu kita nak maaf dia kali kedua? Ataupun pada waktu itu nak berpegang kepada janji. Yang meracun tu seorang. Tapi kadang-kala ada sebahagian orang yang berkuasa, satu keluarga akan dihapuskan. Satu bangsa dihapuskan. Macam kita lah contoh. Yang gigit kita semut seekor je. Yang gigit kita semut seekor. Yang kita hancurkan pada waktu tu seluruh. Pada waktu tu koloni semut tu kita hancurkan. Itu kita. Itu dengan semut kecil. Maka begitu juga dengan yang lain. Tetapi akhlak Nabi SAW. Maka Nabi SAW pada waktu itu panggil mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi panggil. Maka Nabi SAW tanya kepada mereka, adakah kamu akan berkata benar kalau aku tanya soalan? Maka pada awalnya mereka kata, demi Allah kami berkata benar. Maka Nabi pun tanya satu soalan yang mereka berbohong. Maka Nabi kata, kenapa berbohong? Aku diberikan wahyu. Maka mereka pun kata, minta maaf wahai Rasulullah, kami akan berkata benar kalau ada soalan. Maka Nabi bertanya, kenapa kamu meletakkan racun? Maka pada waktu itu mereka tunjukkan wanita yang meletakkan racun, walaupun wanita tu dah cuba bunuh Nabi. Allahu Akbar. Nabi punya pemaaf ni pada waktu itu sukar untuk kita faham. Tapi kita bila cerita tentang akhlak, kita tak cerita tentang akhlak Nabi. Bila kita cerita tentang leadership, kita tak cerita tentang Nabi. Bila kita cerita tentang sesuatu, banyak benda, kita tak cerita tentang Nabi SAW. Kita lebih suka mengambil contoh daripada contoh yang kadang-kadang bukan orang Islam pun. Padahal pada Nabi SAW ada contoh yang sempurna. Maka Nabi SAW, wanita tu dah mengaku dia meracun Nabi. Dah mengaku. Apa yang Nabi buat? Nabi maafkan dia. Nabi maafkan. Sehinggalah ada sahabat lain yang makan racun yang sama dengan Nabi SAW, kambing yang sama.
sahabat itu meninggal dunia, barulah wanita itu dihukum bunuh sebagai qisas. Tapi Nabi dah maafkan dia. Tetapi dia tetap dijatuhkan hukuman sebagai qisas kerana ada nyawa yang telah meninggal dunia. Maka ini adalah contoh keadilan Nabi, berpegangnya Nabi SAW kepada janji. Walaupun kita tengok selepas daripada itu berapa banyak kali orang Yahudi langgar perjanjian, tetapi sebab Nabi dah janji untuk kekalkan mereka dekat Khaybar untuk tempoh yang tertentu, maka Nabi tak halau mereka keluar. Nabi tak halau. Sampailah Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tak halau orang Yahudi daripada Khaybar. Pernah waktu Nabi SAW kekalkan mereka di Khaybar, ada dua orang sahabat, Huwaisah radhiyallahu anhu dan sepupu dia pergi ke Khaybar. Maka orang Yahudi telah bunuh mereka sembunyi-sembunyi. Orang Yahudi bunuh. Padahal mereka ada perjanjian dengan Nabi. Maka orang Yahudi bunuh. Tapi kerana Nabi tak jumpa siapa pembunuh, Nabi tak jumpa, maka Nabi taklah menghukum seluruh bangsa. Kita kadang-kala kita menghukum seluruh bangsa. Kita menghukum pada waktu itu semua yang rupa sama. Kalaulah pada waktu itu rupa, semua rupa ni sama. Cakap bahasa yang sama, hukum dia sama. Tetapi kerana Nabi tak menjumpai pembunuh, sebab tak ada bukti, cuma ada mayat. Dan Nabi tahu tak ada sesiapa yang membunuh kecuali orang Yahudi. Sebab dekat Khaybar tak ada orang lain, hanya ada mereka. Tetapi Nabi tidak pada waktu itu menghukum mereka secara umum. Nabi tidak. Sebab tak diketahui siapa pembunuh. Maka Nabi SAW suruh mereka bersumpah 50 kali yang mana mereka tak membunuh sahabat ini, dan Nabi keluarkan daripada duit Nabi 100 ekor unta sebagai diat untuk nyawa sahabat yang terbunuh tersebut. Dalam Islam, nyawa setiap manusia adalah 100 ekor unta walaupun tak sengaja. Dan ianya adalah benda yang patut dibuat. Kan kadang-kadang kita tengok kemalangan, mana boleh minta maaf je, orang tu dah meninggal dunia, maka kena bayar 100 ekor unta, barulah manusia sedar diri dalam membawa kenderaan. Maka dia tak, nyawa manusia tak terbalas walaupun tak sengaja. Kalau sengaja, maka nyawa dibalas nyawa. Kalau sengaja. Kalau tak sengaja sekalipun, maka pada waktu itu jumlah nyawa manusia dalam Islam adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta kena bayar. Dan kita nampak zaman kita, kadang-kala kemalangan di jalan raya begitu banyak, dan pada waktu itu tak ada apa-apa tindakan, penjara. Orang tersebut hilang suami, ada yang hilang ayah, dan pada waktu itu nyawa manusia dianggap begitu murah. Dalam Islam, nyawa manusia sangat tinggi. Jumlah dia adalah 100 ekor unta. Dan dia bukan harga unta yang kita buat korban, yang mana unta yang kurus 5,000 boleh dapat. Dia ada umur unta dia, ada syarat dia. Yang mana kalaulah seekor unta pada waktu tu harga 7 ke 10,000, kalikan dengan 100, itu adalah nilai nyawa manusia di dalam Islam. Namun pada malam ini kita nak membicarakan tajuk bagaimana Nabi adalah pejuang asasi, pejuang hak manusia, yang mana daripada usia 15 tahun lagi, bagaimana Nabi juga adalah seorang yang sangat berpegang kepada janji walaupun terhadap musuh, walaupun terhadap orang yang melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Dan Nabi mengajar kepada kita, kalaulah kita nak pada waktu itu membatalkan perjanjian, mestilah membatalkan perjanjian secara terbuka. Tak boleh secara berhelah. Pernah Muawiyah bin Abi Sufyan, dia ada perjanjian dengan kerajaan Rom. Dia ada perjanjian. Maka dia ada perjanjian untuk tempoh yang tertentu. Katakanlah sampai hujung November sebagai contoh. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan, dia cuba untuk membuat helah dalam melanggar perjanjian. Maka katakanlah sampai 30 November, Muawiyah bin Abi Sufyan ada perjanjian dengan Raja Rom yang mereka takkan berperang. Maka pada penghujung tarikh,
Muawiyah bin Abi Sufyan dah bawa tentera ke sempadan Rom. Supaya habis dia perjanjian, dia nak serang hendap Rom supaya boleh kalahkan Rom. Maka bangkit seorang sahabat, dia kata Nabi tak akan menyukai perkara ini, iaitu berlaku hilah dan tidak menepati perjanjian. Walaupun perjanjian tu dah habis, tetapi pada waktu itu berlaku hilah dalam perjanjian. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan tarik balik tentera dia dan patah balik ke Syam. Dan inilah yang kita nak belajar tentang menepati janji walaupun terhadap musuh. Tentang pada waktu itu, kalaulah kerana benci, kita tidak berlaku khianat ataupun berlaku adil kepada musuh dalam masa yang sama. Marilah sama-sama kita mendoakan sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin. Moga Allah angkat ujian mereka. Sebenarnya Allah uji mereka kerana Allah tahu mereka mampu. Dan dalam hadis Nabi sebut, tidak ada manusia yang dah nampak syurga nak balik ke dunia. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam Tirmizi. Manusia ni, kalaulah kita mati dan kita dah ditunjukkan syurga kita, ini syurga kita, walaupun tak besar berbanding syurga orang lain, tak ada manusia nak kembali ke dunia. Tak ada. Sebab dunia ni tak best pun. Dunia tak best. Sebab itu sabda Nabi, barang siapa yang dah ditunjukkan tempatnya dalam syurga, walaupun syurga dia tak besar, takkan ada orang yang nak kembali ke dunia, kecuali satu orang sahaja. Orang yang bukan beriman tu memang nak balik. Tetapi orang yang dah nampak syurga, maka siapakah yang nak kembali ke dunia? Adalah orang yang mati syahid. Kenapa dia nak kembali ke dunia? Supaya dia boleh syahid berkali-kali. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi ulang sampai 7 kali. Dia kalau boleh, dia nak mati syahid sampai 7 kali. Dah pergi ke akhirat, hidup balik, syahid lagi. Pergi akhirat, balik ke dunia, syahid lagi. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, sampai 10 kali. Maka kadang-kala kita nampak mereka ini teruk pada pandangan mata manusia syahid. Tetapi sebenarnya mereka dah berada dalam kebahagiaan yang kita pun pada waktu itu tidak dapat. Cuma kita mampu mendoakan, moga Allah anugerahkan ketabahan kepada mereka yang masih hidup. Allah kurniakan kemenangan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala terima dengan sepenuh-penuhnya kesyahidan mereka yang telah meninggal dunia. Dan moga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam dan juga umat Islam yang berpakat dengan musuh-musuh Islam tali barut. Moga Allah menghancurkan mereka kalaulah tidak ada hidayah dan petunjuk yang tertulis untuk mereka. Dan moga Allah kurniakan bantuan kepada mereka dengan bantuan yang segera. Amin ya rabbal alamin. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih di atas perhatian yang telah diberikan. InsyaAllah jangan lupa untuk menjawab azan. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا